كل ما عداه إليه جل وعز فهو يوجب له تعالى الحياة وعموم القدرة والإرادة والعلم، إذ لو انتفى شيء منها لما أمكن أن يوجد شيء من الحوادث، فلا يفتقر إليه شيء. كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه، ويوجب له تعالى أيضا الوحدانية، إذ لو كان معه ثان في الألوهية لما افتقر إليه شيء للزوم عجزهما حينئذ. كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه. Adapun berhajatnya setiap yang lain daripadanya kepadanya, berkandak tidak boleh lepas perkara-perkara yang lain daripada Allah kepada Allah Jalla wa Azza, maka memestikan baginya, maka melazimi baginya, bagi Allah Ta'ala hidup. Tentu Allah kena bersifat dengan sifat hayah. Sebab kalau Allah tidak hayah, tidak berhajatlah oleh perkara yang lain. Bila kata Allah itu semua perkara berhajat kepadanya, tentu dia bersifat dengan hayah, hidup, dan merakumi, kena meratai kudrah, kekuasaan Allah, kena kuasa ke semua, boleh buat ke semua. Kalau dia tak merakumi kudrah, tidak iftikar kullu ma'adah ilaih. Lagi pula iradat pun mesti merakumi, dan ilmu pun mesti merakumi. Sebabnya kerana jika tiada sesuatu daripada segala sifat itu, kalau sifat hayat, sifat qudrah, iradah, ilmu tidak ada di Allah, nescaya tiada mungkin, tiada boleh mengadakan sesuatu daripada segala yang baharu ini. Tentu tak boleh ada sesuatu pun daripada segala perkara yang baharu. Maksudnya tentu tak ada satu perkara pun daripada perkara yang baru. Langit bumi ni tak ada. Kalau Allah tidak ada qudrat, langit bumi tak ada. Kalau Allah tidak ada iradah, langit bumi tak ada. Kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada hayah, langit bumi tak boleh ada. Maka tiada sesuatu yang bila tidak ada, maka tiada sesuatu yang berhajat kepadanya. Maka tidak ada satu perkara yang berhajat pada Allah, kerana perkara ni tak ada. Oleh itu, bagaimana boleh terjadi? Bolehkah nak terjadi begitu? Tak boleh terjadi. Kalau jadi juga aku heran. Sebab apa? Sedangkan dia Allah, tiap-tiap yang selain daripadanya berhajat kepadanya. Biasa tak payahlah. Ini makna perkara yang masuk di dalam iftiqar. Faham daripada iftiqar, tiap-tiap perkara yang lain daripada Allah kepada Allah, tentu Allah kena bersifat dengan hayah, kena hidup. Kalau dia tak hidup, dia mati. Siapa nak hajat pada dia? Kalau dia tak kudrat, dia lemah. Siapa nak hajat kepada dia? Kalau dia tidak ada iradah, dia tak boleh buat. Siapa nak hajat kepada dia? Kalau dia tak ada ilmu, dia tak boleh nak tunai, tak tahu apa orang hajat. Siapa nak hajat pada dia? Itu kata masuk sifat hayat, qudrat, iradah, ilmu di dalam iftiqar. Dan wajib baginya Ta'ala juga sifat wahdaniyah, sifat asa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kata iftiqar kullu ma adahu ilaih, tentulah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu. Sebab kerana jika ada bersamanya Tuhan yang kedua,
Kalau ada Tuhan yang kedua, nescaya tiada berhajat kepadanya oleh sesuatu pun. Kalau ada Tuhan dua, tentu semua perkara tidak berhajat kepada kedua-dua itu. Sebabnya kerana pastinya lah lemah. Tentu kedua-dua itu lemah kedua-duanya ketika itu. Bagaimana boleh terjadi sedangkan dia Tuhan itu diperlukan, yakni berhajat kepadanya oleh setiap yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh jadi Allah lemah, tak boleh jadi Tuhan yang tidak boleh jadi ada Tuhan lain pada Allah. Sebab semua perkara berhajat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'khadhu minhu aidan hudusul alami bi asrih idh law kana syai'un minhu qadiman lakana dhalika syai'u mustaghniyan anhu ta'ala kaifa wa huwa alladhi yajibu an yaftaqira ilayhi kullu ma siwah. Wa yu'khadhu minhu aidan annahu la ta'thira li syai'in minal kainati fi atharin ma wa illa lazima an yastaghniya dhalika al-atharu an maulana jalla wa azza kaifa wa huwa alladhi yaftaqiru ilayhi kullu ma siwahu umuma. Wa ala kulli hal hadha in qaddarta anna shay'an min al-kainati yu'athiru bi tab'i wa amma in qaddartahu mu'athiran bi quwwatin ja'alaha Allahu fihi kama yaz'amuhu kathirun min al-jahalah fadhalika muhalun ayda li'annahu yasiru hina idhin maulana jalla wa azza muftaqiran fi ijadil af'al ila wasitah wa dhalika batilun lima arafta min wujub istighnaihi jalla wa azza an kulli ma siwah. Artinya dan diambil, yakni dipaham daripadanya juga baharu sekalian alam ini dengan sekaliannya. Semua alam ini baharu. Faham daripada kata semua perkara berhajat pada Allah, kita boleh faham kat situ kata semua perkara, semua alam ini baharu. Sebabnya kerana jika ada sesuatu daripadanya itu qadim. Kalau alam ini ada satunya qadim, sedia kala nescaya sesuatu itu tidak memerlukan kepadanya ta'ala. Tentu perkara itu tidak hajat pada Allah. Bagaimana terjadi sedangkan dia Allah itu setiap sesuatu yang lain daripadanya pasti memerlukan kepadanya, kepada Allah. Dan diambil, yakni dipaham daripadanya juga, daripada iftiqar, bahwasanya tiada memberi kesan, tiada memberi bekas bagi sesuatu daripada segala kainat, benda-benda yang ada lain pada Allah, iaitu kainat itu satu daripada istilah kata bagi makhluk. Fahad daripada iftiqar tu juga tidak ada sesuatu pun daripada kainat, daripada makhluk ini dapat memberi kesan, memberi bekas, memberi kesan pada sebarang kesan pun. Mana-mana kesan pun tak ada. Memberi putu, memberi kenyang, memberi lapar, memberi berhimpun, memberi bercerai, memberi hujan, semua itu tidak ada. Tidak ada makhluk yang boleh memberi kesan, melainkan pada sebarang kesan pun, melainkan mesti kesan itu tidak memerlukan daripada Maulana Jalla wa Azza. Itu rasa tarjamah itu jatuh. Sebab di dalam bahasa Arab wa illa tarjamah tak boleh kata dan melainkan di sini. Sebab illa di sini bukan illa ada istisna. Bukan illa sama dengan la ilaha illallah. Tulis samalah, tapi makna dia lain. Tu kena kenal kalimah.
Illa kelimah gapo sini? Illa di sini dua kelimah. Satu kelimah ada syarat in. Kemudian yang kelimah yang kedua harah nafi. Idgham nun di dalam lam. Asal wa in la gitu. Bila tulis dia tulis wa illa. Kata malaikat tu tak tepat. Tak tepat. Kena kata wa illa dan jika tidak. Kata malaikat tu tak boleh nak faham. Bahasa Melayu pun tak boleh faham tu, bahasa Arab pun tak boleh faham. Kalau boleh faham dah, orang tu tak faham. Kalau siapa baca dia boleh faham, tentu dia tak faham. Maknanya macam mana? Kita baca hak bahasa Arab ya. Wa yu'khadhu minhu aidan, dipaham daripada iftiqar juga annahu sesungguhnya la ta'thira li syai'in minal kainat, tidak memberi kesan, tidak memberi bekas bagi sesuatu pun daripada makhluk ini. Memberi bekas fi atharima, pada mana-mana bekas ada ia. Mana-mana bekas pun tak ada. Memberi hanguh ke, memberi gemuk ke, memberi kuru ke, memberi kenyang ke, tak ada. Tak ada makhluk yang boleh memberi kesan. Mana-mana kesan. Sebab apa? Wa illa, dan jika tidak. Dan jika tidak, kalau jika tidak perkara itu begitu. Wa illam yakunil amru kadzalik. Wa illam naqul kadzalik, itu asalnya. Jika kita tak kata begitu. Wa illam yakunil amru, dan jika tidak adalah perkara hak realiti, kadzalika, seperti demikian itu, kama yu'khadhu minhu, kalau perkara bukan begitu, mesti ada ana, jika tidak begitu mesti lazim ayyastaghniya dzalikal asaru, bahawa terkayalah oleh itu bekas, terlepas itu bekas, maulana, terlepas daripada Tuhan kita Jalla wa Azza. Kalau ada api yang boleh menganguskan, jikalau ada nasi, makanan boleh mengenyangkan, jikalau ada air boleh memuah dahagakan, tentulah ada perkara boleh lepas daripada Allah. Kenyang itu boleh lepas pada Allah, tak sangkut paut dengan Allah, tidak ada hubung kait dengan Allah. Kenyang ni daripada siapa? Daripada makanan. Puah dahaga ni daripada air, tak ada masuk daripada Allah. Dia boleh lepas pada Allah. Itu dia nak royak macam tu. Cara nak cara ibaratnya, cara buat ayatnya. Sebab itu bila kata semua perkara tak lepas pada Allah, mana kenyang tu pun daripada Allah, makanan tu pun daripada Allah, puah dahaga daripada Allah, air daripada Allah, semua daripada Allah. Itu mana semua perkara iftiqar kepada Allah. Mudah, bukan payah sangat. Itu mana wa illa, mana jangan kata dan melainkan, tak boleh. Sebab illa sini bukan melainkan. Dan jika tidak, ini dia panggil potong jumlah, potong satu jumlah. Wa illa wa illam yakunil amru kadzalik wa illam naqul kadzalik. Itu dia potong kelimah. Tinggal ada syarat tu dengan harah nafi. Wa illa, tu kata pendek. Kita Melayu pun kaca. Kalau tak begini, aku tak mau saing denganmu. Kita kata pandai. Kalau tidak begini, kita bercakap pendek begitu. Kata wa illa, orang Arab cakap. Bagaimana terjadi, yakni bagaimana nak terjadi begitu, sedangkan dia Allah yang setiap yang lain, setiap
yang selain daripadanya, keseluruhnya, kesemuanya memerlukan kepadanya Ta'ala, tak boleh jadi, kerana semua perkara berhajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas apa-apa hal, jadi walau bagaimanapun, itu makna, dan atas apa-apa hal, di atas keadaan manapun, kira kok mana-mana kira pun, bagaimana kita nak kira pun, ini jika engkau takdir, jika engkau andaikan bahawa sesuatu daripada kainat ini memberi bekas dengan sifat tabiatnya, tabi'inya, dengan secara tabiat dia, dengan secara diri dia sendiri. Kalau kita kata begini, kalau kita kata api itu dia boleh mengangus dengan diri dia sendiri. Kalau kita kata air, dia boleh membuahkan daga dengan diri dia sendiri, dengan tidak masuk campur Allah. Itulah kata tak boleh jadi. Itu berlawanan, bernafian dengan iftiqaru kulli ma siwahu ilaih, berlawan dengan berhajat oleh tiap-tiap perkara yang lain pada Allah, kepada Allah. Ada satu lagi, ada pun wa amma in qaddartahu mu'athiran biquwwatin ja'alaha Allah. Adapun jika engkau mengandaikannya sebagai pemberi kesan, adapun jika engkau mengandaikannya sebagai pemberi kesan dengan kekuatan yang Allah jadikan padanya, itu nyo tak tahu nyo apa tu, tak faham. Bila nyo tak tahu nyo apa, kita tak boleh faham. Sepatutnya nyo yang pertama tu tak ada, kena tebang tahu. Begini, hadza in qaddarta syai'an minal kainat yu'athiru bi tab'i wa amma in qaddartahu, adapun jika engkau mengandaikannya, betul, nyo itu kembali kepada sesuatu. Adapun jika engkau mengandaikannya sesuatu daripada kainat, kalau kita buat andaian kata api itu sebagai pemberi kesan, kalau kita buat andaian kata api itulah yang boleh menganguskan, boleh membakarkan dengan kekuatan yang Allah jadikan padanya. Api boleh mengangus, tetapi bukan dengan diri dia sendiri, dengan sifat panas yang Allah bagi kepada dia. Air, dia tak boleh membuahkan dahaga. Dia boleh membuah dahaga dengan zat sejuk, zat sejuk yang ada di dalam air tu. Itulah boleh membuah dahaga. Semata-mata diri air dia tak boleh membuahkan dahaga. Ada bahan-bahan dalam air tu boleh membuah dahaga. Kalau kita buat andaian begitu, sebagaimana yang disekakannya oleh kebanyakan orang-orang yang jahil. Dia bangsa pada ahli sains yang beriktikad begitu. Ahli falsafah ada dia iktikad api dia tak boleh membakarkan, tetapi yang boleh membakarnya api yang bersifat dengan panas, dengan sifat panas yang Allah sifat kat dia. Air tak boleh membuah dahaga. Air boleh membuah dahaga dengan sifat zat yang ada pada air tu. Dia boleh membuah dahaga dengan sifat itu. Itu orang jahil suka. Kalau kita buat andaian seperti demikian,
maka yang demikian itu mustahil juga. Mustahil juga. Tak boleh jadi juga, sebab kerana ia Allah Subhanahu wa taala kerana ia menjadikan ketika itu maulana. Ini saya nak kena bagi bahasa orang ni. Li'annahu yasiru hina idzin maulana jalla wa azza muftaqiran fi ijadi ba'dil af'al ila wasitah. Tengok bahasa Arab. Kerana ia tu, kerana ia dia di sini kerana bahawa sungguhnya, li'annahu kerana bahawa sungguhnya, nya di situ dhamir rusya'ni, dhamir rusya'an tidak raja. Kerana bahawa sungguhnya apanya, yasiru hina idzin maulana. Jumlah yasiru hina idzin tu tafsir dhamirnya li'annahu khabar isim anna, isim dhamir ghaib, dhamir hu, dhamir ha. Kemudian dhamir itu ditafsirkan dia dengan jumlah yang kemudian daripadanya. Itu nama dia dhamir rusya'an, dhamir rusya'ni nama dia. Dhamir rusya'ni tidak ada tempat raja. Kerana bahawa sungguh nyo saja ya, nyo nak sedap. Nak manis ya, nyo untuk manis rasa sedap dengar suara, seolah begitu. Orang Melayu kita ada nyo banyak lah, nyo jenis ni. Nyo kalau tanya nyo apa? Saja aku nak sebut nyo je. Tu nyo macam tu panggil. Nyo dhamir rusya'ni. Kalau kata ia tak sedap. Kalau tak ia, dia kena ada tempat roja. Kalau nyo ada tempat tak roja. Kerana bahawa sungguhnya menjadikan ketika itu Maulana Jalla wa Azza berhajat kepada perantaraan. Menjadi itu kalau ja'ala yaj'alu, di sini yasiru. Yasiru bukan menjadi. Apa menjadi? Bahasa Malaysia. Apa makna menjadi? Kita faham bahasa Malaysia. Menjadi. Tak ada orang Malaysia kat sini. Menjadi ni membuat. Bukan? Saya faham lah, saya bukan orang Malaysia. Tapi saya faham gitulah, Pak saya faham. Menjadi makna membuat, mengubah. Itu panggil menjadi. Pokok kayu, satu pokok, kita menjadikan tiang daripadanya. Kita gergaji apa, kita menjadi tiang. Tanah lumpur, seluk lumpur, kita ambil mari membuat tembikar, membuat buyung, membuat peruyuk, buat lembu. Itu makna menjadi. Ambil buat mari. Menjadi itu ada makna mengubah, ada menjadi makna menciptakan. Yang tak ada buat we ada, dia panggil menjadi. Ada pun yasiru bukan menjadi. Yasiru ni makna jadi, bukan menjadi, jadi, terjadi. Misalnya tanah jadi batu, bukan menjadi, dia jadi batu. Dia jadi batu. Kita dulunya orang yang nakal. Kita dulunya marfat. Sekarang jadi tuan guru. Sekarang jadi pelajar. Bukan menjadi pelajar.
Kita sekarang sudah jadi tuan guru, sudah jadi pemimpin. Itu jadi, itu sayrurah. Maknanya macam mana? Kalaulah kita buat andaian kata api boleh mengesankan kepada satu perkara, boleh menghanguskan, boleh membakarkan satu perkara, tentulah Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada mengadakan suatu perkara itu kepada api. Allah nak menghanguskan kertas, Allah nak membakarkan rumah, Allah hajat pada api. Api, aku nak menganguh, aku nak gunamu. Allah ambil api jadi perantaraan. Kalau api itu boleh beri kesan dengan kekuatan yang Allah taruh kat situ, boleh jadi kau begitu. Dan yang demikian itu berhajat pada perantaraan, pada mengadakan setengah-setengah perbuatan tu. Yang demikian itu batil, yang demikian itu berhajat, yang demikian itu jadi Maulana, jadi Tuhan kita berhajat tu. Yang demikian itu batil, yang palsu. Kerana apa yang kamu ketahui, kerana perkara yang kamu sudah ketahui daripada wajib terkayanya Jalla wa Azza, wajib terlepas Allah Subhanahu wa taala daripada setiap selain daripadanya, setiap perkara yang lain daripadanya. Kita dah tahu dah Allah Subhanahu wa taala wajib istighna, wajib lepas daripada perkara yang lain. Kalau dihajak kepada api untuk nak mengangus, Allah tidak terkaya. Faqad bana laka tadammunu qawli la ilaha illallah lil aqsami thalathati allati yajibu 'ala al mukallafi ma'rifatuha fi haqqi maulana jalla wa 'azza, wa hiya ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahil wa ma yajuz. Wa amma qawluna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fayadkhulu fihi al iman bi sa'iril anbiya wal malaikati wal kutubis samawiyyah wal yaumil akhir, li'annahu alaihi salatu wassalam jaa bi tasdiqi dzalika kulli wa yu'khadhu minhu wujubu sidqir rusuli alaihi wassalatu wassalam wa istihadatul kadhib alaihim wa illa lam yakunu rusulan umana li maulana al-alim bil khafiyati jalla wa azza wa istihadatu fi'lil manhiyati kulliha li'annahum ursilu liyu'allimun nasa biaqwalihim wa af'alihim wa sukutihim fayalzamu alla yakuna fi jami'iha mukhalafatul li amri maulana jalla wa azza alladhi ikhtarahum ala jami'i khalqihi wa aminahum ala sirri wahyih. Wa ammanahum ala sirri wahyi. Sedikit lagi sebagai komen, sebagai komitmen, sebagai ta'liq nak jaga tentang iftiqar. Iaitu ada satu soalan yang dituju kepada Tuan Syekh Tuan Wan Ahmad Al-Fatani. Alhamdulillah, salah seorang daripada tokoh ulama Patani yang terkenal dan yang terbesar, yaitu Tok Wan Ahmad, yang dimasyhur dengan Syekh Ahmad Al-Fatani, ataupun boleh kata Tuan Faridatul Faraid. Boleh kata seorang Melayu yang orang Melayu yang sangat-sangat alim, yang boleh memunculkan, yang boleh produk orang alim ramai.
daripada berbagai-bagai jenis, khususnya di Malaysia sendiri berapa orang tokoh ulama daripada anak murid dia, yang di antaranya Tok Kenali Kelantan, dan mufti-mufti daripada mufti negeri Malaysia ni beberapa orang daripada anak-anak murid dia. Tok Syekh Ahmad tuai kitab Faridatul Faraid. Saya sangat-sangat kagumlah baca buku-buku dia. Rasa sedap bila baca buku dia. Dia tulis bahasa Melayu mengikut bahasa Arab, mudah faham lah dia. Dia tulis Melayu tapi cara susunnya ikut bahasa Arab. Kita nak terjemah ke Arab pun boleh, baca ke Melayu pun boleh. Di dalam Fatawa Al-Fataniyah dia, orang soal dia tentang sifat iftiqar. Iftiqar ni boleh kata kena sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu kita kata istighna sifat Allah Subhanahu wa taala, iftiqar sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat dengan istighna dan iftiqar. Tok Syekh Ahmad rahimahullahu taala dia kata tidak boleh kita mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat iftiqar. Tidak boleh. Bahkan haram, salah kita mensifatkan Allah dengan sifat iftiqar. Sebab kalau saya kata tentulah ditohmah, tentulah dituduh. Tapi Tok Syekh Ahmad orang tak boleh tuduh dah. Dia duduk di khisi yang tertinggi, kena ikut dah. Dia tokoh sungguh, dia berkeahlian sungguh di dalam ilmu. Sebab apa? Mana wajah tak boleh kata iftikar sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya sifat bagi sesuatu ialah al-qaim dengan sesuatu. Sifat bagi kita kena benda hak duk di kita. Faham tak? Sifat itu maqama bi ghairi. Benda yang ada, benda yang duk kat yang lain. Misalnya masim. Masim sifat siapa? Kalau kita contoh sifat garam. Sebab apa boleh panggil sifat garam? Kerana masim duk kat garam. Kalau kata masim sifat babali boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab masim duk kat garam, nak kata sifat saya kat mana? Kalau lah kata hitam sifat saya, tak boleh tak? Sebab saya bukan hitam. Tak boleh. Kena kata orang Afrika. Itu hitam. Itu sifat orang Afrika. Kalau kata putih, sifat orang Eropah, sifat Mak Saleh. Tak apa. Kalau kata kelabu, sifat orang Melayu. Boleh. Kerana duduk kat orang Melayu. Itu kaedah dia. Kalau kita iftikar ni, siapa yang iftikar? Allah ke siapa iftikar? Cuba tengok fa'il bagi iftikar tu siapa? Fa'il bagi iftikar. Cuba jawab. Mana fa'il bagi iftikar? Tak faham. Bukan tak faham. Duk jauh nak jawab. Kena guna suara pembesar. Fa'il bagi iftikar kullu ma siwahu. Kullu ma siwahu. Tu fa'il bagi iftikar. Fa'il itulah ialah tua bagi sifatnya. Seperti daraba Zaidun, pukul oleh Zaid. Pukul tu sifat siapa? Daraba Zaidun amran, pukul oleh Zaid akan Ammar. Pukul tu sifat siapa? Sifat Zaid ke sifat Ammar? Sifat Zaid. Zaid yang memukul, bukan sifat Ammar. Sebab Zaid ia pukul Ammar. Hak pukul tu siapa? Zaid. Yang berkandak ni siapa? Allah ke benda lain pada Allah? Perkara lain pada Allah, kandak kepada Allah. Bukan Allah kandak kepada makhluk.
Sebab tu iftiqar ini sifat makhluk, sifat kainat, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Kemudian dibuat anayan. Dah. Sifat di sini bukan sifat hakiki, sifat sababi. Boleh tak macam tu? Sifat bukan sifat hakiki, sifat sababi. Faham tak sifat sababi? Tak faham pula. Tak faham, tak kena bercara. Kita belajar dalam ilmu nahwu dia ada dua sifat pula kan? Sifat hakiki, sifat sababi. Kalau macam ni nama dia sifat hakiki. Ja'a rajulun aqilun, ja'a rajulun zaki, datang oleh seorang yang cerdik. Cerdik itu sifat bagi rajul. Sifat apa tu? Sifat hakiki, sifat sungguh. Cerdik tu sifat dia sungguh. Ja'a rajulun, datang oleh seorang lelaki yang qaim, yang telah berdiri. Berdiri itu sifat rajul, itu sifat hakiki. Ja'a rajulun, datang oleh lelaki yang abyadu, yang putih, ataupun karimun, yang murah, yang jamilun, yang cantik, yang jangak. Itu sifat hakiki. Kalau kata begini, ja'a rajulun, datang oleh seorang lelaki, jamilun abuhu, yang comel bapaknya. Itu sifat sababi. Comel tu bukan sifat lelaki tu. Comel tu sifat ayah dia. Bukan dia comel, ayah dia tu comel. Lagu tu sifat sababi nama dia. Kalau gitu iftiqar ini sifat sababi bagi Allah, iaitu berhajat oleh tiap-tiap perkara yang lain pada Allah kepada Allah. Nama sifat sababi. Tok Syekh Ahmad kata tak betul, tak boleh. Sebab tajuk cara sifat di sini bukan di dalam ilmu nahwu. Tajuk di dalam sifat dengan zat ni tajuk di dalam ilmu akidah. Tajuk di dalam sifat bagi sesuatu. Comel ni bukan sifat zat, sifat lelaki, sifat bagi ayah lelaki itu. Adapun panggil sifat di dalam ilmu nahwu itu lain kira. Tak boleh. Lebih lagi pula memberi waham kekurangan. Kalau Allah bersifat iftiqar, Allah berhajat. Jadi nampak Allah itu berhajat. Sebab tu kesimpulannya tak sah kita mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan iftiqar. Tak boleh. Tak boleh kata iftiqar sifat Allah Subhanahu wa taala. Habis kat situ. Kita mari kepada penghujung kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penghujung ini sebagai husnul khatimah bagi kita. Maka telah nyata bagimu, faqad bana laka, maka sungguhnya telah nyata bagimu. Kalau bahasa kami kat petani mesti kena ada lagi sungguh. Maka sungguhnya, sebab qad harah tahqiq, supaya ada juga makna dia. Dia ada habuan di dalam memberi arti. Kalau kita kata maka telah, habis dia, tak ada arti dia. Itu di dalam faham. Mana boleh maka telah nyata bagimu kandungan kata-kata la ilaha illallah, kandungan perkataan la ilaha illallah itu. Kamu sudah terang dah, kamu sudah nyata, kamu telah jelas apa yang terkandung kandungan bagi kalimah la ilaha illallah. Kandungan la ilaha illallah terbahagi kepada 3 bahagian. Itu saya rasa tak berapa tepat juga tu.
tak apa, nak bagi kepada orang yang kelas tinggi sikit, MA sikit ni. Bagi kepada for MA mama bagi ke for mama. Iaitu lil aqsam tu. Lil aqsam itu bukan makna terbahagi. Lam pada lil aqsam, lam masuk di atas maf'ul bagi masdar sebagai lam taqwiyah. Tadammun itu masdar idafah kepada fa'il. Tadammun masdar idafah pada fa'il. Tadammana yatadammanu tadammunan itu masdar idafah kepada qauli, idafah pada fa'il. Mengandung oleh perkataan la ilaha illallah lil aqsamis thalathah akan segala bahagian yang tiga. Bukan makna mengandung terbahagi kepada tiga bahagian. Tidak, bukan macam tu. Gini yang nak cerita. Bahasa ayat bahasa Melayu tu tulis sendiri. Perkataan la ilaha illallah dia mengandung tiga bahagian daripada hukum akal yang tiga. Dia mengandung tiga sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tahu. Mengandung di dalam tu sifat yang wajib bagi Allah, sifat mustahil di atas Allah, sifat harus bagi Allah yang kita mukallaf kena mengetahui. Dengan huraian yang tersebut tu kita boleh faham dah kata, perkataan la ilaha illallah ni terkandung di dalamnya semua bahagian hukum akal yang tiga hak kita kena mengetahui, ataupun mengandung semua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala hak kita mukallaf kena mengetahui. Itu kesimpulan dia. Ayat ambil yang saya terjemah dulu. Lepas tu hipung dengan hak tu. Maka semuanya telah nyata bagi engkau, nyata oleh mengandung perkataan la ilaha illallah lil aqsamis salasah akan segala bahagian yang tiga itu. Segala bahagian yang tiga yang yajibu alal mukallafi yang wajib di atas mukallaf ma'rifatuha mengetahui akannya akan allati bahagian yang tiga fi haqqi maulana pada hak berkenaan dengan zat Tuhan kita jalla wa azza wa hiya dan iaitu al-aqsamus salasah ma yajibu fi haqqihi ta'ala barang yang wajib pada hak Allah Ta'ala pada zat Allah, wa ma yastahil dan barang yang mustahil ia, wa ma yajuz dan barang yang harus ia. Itu mana wa amma qauluna adapun perkataan kami, perkataan puak kita Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka termasuk padanya, termasuk di dalamnya, di dalam perkataan kita Muhammadur Rasulullah beriman dengan sekalian nabi-nabi. Kita kata Muhammadur Rasulullah tu memberi arti kata aku terima semua yang jadi nabi. Adam jadi nabi, Idris jadi nabi, Nuh jadi nabi, Lut jadi nabi, Ibrahim jadi nabi. Aku terima ke semua tu. Itu makna kita kata Muhammadur Rasulullah. Sebab kita kata aku mengaku Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad ni wakil Allah. Nabi Muhammad orang yang sebagai pengganti Allah. Allah wakil suruh menyampai. Bila kita terima dia Rasul, kita terima apa khabaran dia. Semua khabaran dia kita terima. Maka di antara khabaran Nabi Muhammad, dia cerita kata ada nabi-nabi. Maknanya bila kita mengaku Nabi Muhammad jadi Rasul, automatik kita mengaku juga Nabi Musa jadi Rasul, Nabi Isa jadi Rasul, Nabi Adam jadi Rasul. Itu maknanya. Atau kata termasuk di dalam kata Muhammadur Rasulullah beriman dengan sekalian nabi, malaikat kita beriman dengan malaikat Jibril, malaikat Israfil, Izrail, Mikail, Raqib, Atid, kita beriman ke semuanya. Kitab-kitab dari langit kita beriman dengan kitab-kitab yang diturun dari langit.
Cumanya bila sebut malaikat, saya nak bagi ingatan sebagaimana di masjid wilayah dulu pun saya sudah bagi komen dah, bagi ingatan. Yang nampak kata tak berapa tepat, tak berapa betul, tetap beriman dengan malaikat tentang bilangan malaikat. Biasanya kalau kami kat sana ajar kanak-kanak kecil bilangan malaikat yang wajib kita mengetahui, yang dengan secara tafsil 1/1 10 malaikat. Kat sini berapa? Berapa sini ajar kenal malaikat? 10 juga. Jadi sama. Kita dua beradik aja kalau gitu. Dua beradik sama. Maka bilangan malaikat 10 itu siapa dia? Satu Jibril. Jibril ni pun kena jaga juga. Nama dia yang betulnya kita dak sebut tu tak betul. Hak tak betul katanya Jibrail. Jibrail itu tak betul. Jibril hak betul. Jibrail tak betul. Macam mana pula ni tak betul Jibrail, aku tak faham bah. Tak faham, kena bayar pitih nak bayar hak betul. Tu bagi tengok di dalam tafsir Al-Qurtubi. Cara nama Jibril ni ada berapa? Kita selalu terlekat di lidah kita Jibril lah. Kalau Jibril ya, kalau ada il belakang tu tak leh jib, tak kena. Jabrail, Jabaril nama dia. Kalau Jibrail tak ada di dalam nama dia, tak ada. Tak apalah tu, Jibril, Mikail, Mikal nama dia, Israfil, Izrail, Raqib, Atid, Munkar, Nakir. Raqib, Atid, berapa mereka? Di situ kita bilang 2, tak betul. Hak sebenar Raqib, Atid satu malaikat sahaja, bukan 2. Malaikat yang juru catatan amalan kita yang sebelah kanan, dia Raqib dan dia Atid. Yang sebelah kiri pun dia Raqib dan Atid. Bukan makna yang sebelah kanan Raqib, yang sebelah kiri itu Atid, itu tak betul. Bukan 10 Raqib yang ke-6, Atid Raqib yang ke-5, Atid yang ke-6, Munkar yang ke-7, Nakir yang ke-8. Tak, bukan lagu tu. Raqib dan Atid sifat bagi malaikat yang menulis amalan, nama dia. Dia seorang satu malaikat disifat dengan kata Raqibun wa Atid. Dia panggil Raqibun Atid, tu sifat dia. Kena pergi baiki lah, kena pergi baiki. Tapi nak baiki pun tanya tok guru dulu, tanya ustaz kita dulu. Sebab tu di dalam Al-Quran dia tidak ataf dengan waw. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun Raqibun Atid. Dia tak kata Raqibun wa Atid, Raqibun Atid. Itu para malaikat. Kita beriman dengan Raqib, Atid. Dan hari akhirat, bila kita kata Muhammadur Rasulullah, masuk gatik kita beriman dengan hari akhirat. Kerana semua Rasulullah cerita. Rasulullah kata ada hari akhirat. Ya, aku terima kerana Rasulullah cerita. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada diiring selawat dan salam datang, diiringi kata hari akhirat kerana Nabi diiringi
selawat dan salam datang dengan membenarkan sekalian itu kesemuanya. Kerana Nabi diiringi hari kiamat dan hari akhir, kitab-kitab dari langit dan hari akhirat, kerana Nabi diiringi. Saya tak faham tu Nabi diiringi. Faham macam mana? Kerana Nabi diiringi selawat. Kerana Nabi itu jumlah doaiyah, diiringi selawat dan salam. Itu barangkalinya. Cinta. Biarlah kita tinggal kat situ, kita ambil hak kita faham. Kalau tak faham kita tinggal. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, yakni membawa datang. Datang sini makna mendatangkan. Membawa datang, Nabi kita dia datang membenar. Nabi kita datang dengan membenarkan sekalian itu, betul datang. Kerana Nabi kita dia datang di dalam keadaan dia membenarkan, dia saingkan semua perkara itu. Hari akhirat dia kata ya, malaikat dia kata ya. Bila kita terima kata dia Rasul, dia membenar perkara itu, kita pun percaya membenarkan perkara apa yang membenar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diambil daripadanya daripada kata kita Muhammadur Rasulullah, yakni dipaham di situ wajib benar sekalian Rasul. Semua Rasul yang lain pun bersifat dengan sidik. Rasul, semua Rasul yang diiringi selawat dan salam. Gitu. Tadi pun begitulah. Rasul ni kita iringkan kepada mereka itu dengan selawat dan salam. Selepas sebut Rasul, kita iringkan dengan selawat dan salam. Saya tak faham bahasa. Dan mustahil dusta, tidak boleh jadi dusta atas mereka. Dan jika tidak, kalau Rasul tidak benar dengan bahawa mereka itu dusta, nescaya mereka tidak menjadi rasul-rasul. Tentu mereka bukan rasul, tidak boleh jadi rasul yang dipercayai, bukan rasul yang dipercayai. Bagi Maulana, bagi Tuhan kita Jalla wa Azza yang maha mengetahui dengan segala yang tersembunyi. Rasul semua jadi Rasulullah yang Allah amanahkan kepada mereka itu. Allah mengetahui semua perkara. Kalau Rasul itu dusta, mereka itu bukan Rasul bagi Allah. Sebab Allah tahu kata mereka itu dusta, Allah tak letak dia jadi Rasul. Allah tidak letak orang yang tidak amanah. Kalau Allah letak juga orang tak amanah, Allah jahil. Itu kata bila kita kata Muhammadur Rasulullah, masuk di dalam tu kita faham, kita mengaku bahawasanya sekalian Rasul yang lain pada Rasul pun benar kesemuanya. Dan mustahil berbuat segala yang dilarang. Mustahil semua Rasul mengerjakan perkara yang dilarang, kerana mereka diutuskan supaya mengajar manusia. Rasul ke semua Allah utus suruh mengajar manusia. Menerusi segala perkataan, perbuatan dan diam mereka. Rasul ni Allah suruh dia mengajar ke manusia. Maknanya Rasul dia ajar kita melalui perkataan dia, melalui perbuatan dia, melalui diam dia. Itu cara ajar Rasul. Ni semua ni benar dia panggil. Orang belajar 3-4 hari pun faham. Tak kena belajar banyak. Sebab kita faham tak perkara ni. Kata kita boleh ambil dalil, boleh kita faham agama di perbuatan Rasul, di perkataan Rasul, di diam Rasul. Tak begitu kan? Bertanya adik,
Boleh jadi gerak adik hak duk tidur tu boleh cerita perkara ni. Ada. Tiba-tiba dia mari salafi, dia kata tak boleh buat apa yang tidak dibuat oleh Rasulullah. Allah, budak 3 hari pun faham. Bukan dalil agama terhenti di atas perbuatan saja. Perkataan Rasul pun boleh berdalil juga. Kenapa hanya tak boleh nak kepada perbuatan saja? Bila kita kata pula Rasulullah pakai serban, kenapa orang salafi tak pakai serban? Dia kata pakai serban itu perbuatan Rasul, bukan jadi sunnah. Dia buat aja. Kok tu pula dah, Masya Allah. Macam mana orang ni kita nak buat kira? Bila royak perbuatan Rasul, dia lari kok tu pula. Dia nak apa dia nak tu? Cuba kita pakai fikir tengok. Kita sampai kepada masyarakat kita tengok. Dia faham kata orang ni faham agama ke tak? Bila tak faham masalah ni, tak faham agama. Bukan agama, dia Rasul mengajar kita menerusi 3 saluran. Ini paling kurang 3 saluran. Satu dengan perkataan dia, dengan perbuatan dia, dengan diam dia. Orang lain buat, dia diam. Itu pun pengajaran dia juga. Agama juga boleh faham agama juga begitu. Tiba Rasul kata, orang tanya dia ayyud du'ai asma, yang mana doa lebih dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul kata jauful lail, di waktu tengah malam, wa duburas salawat, dan di belakang semaya al-maktubat, yang difardukan. Tiba-tiba dia kata bid'ah berdoa selepas solat. Bolehkah bid'ah hak Rasulullah arahkan, Rasulullah suruh? Perkataan Rasulullah tu umum dah tu. Bukan waqi'atu ain, bukan waqi'atu hal yang jadi khusus, bukan. Dia nak perbuatan Rasulullah. Perbuatan Rasulullah berapa banyak yang Rasulullah berdoa selepas solat kalau kita nak ujar. Tapi kita tinggal, kita ambil kata serba Rasulullah buat. Aja kata tak. Dia kata itu perkara untuk Rasulullah aja, Rasulullah pakai, bukan dia suruh. Masya Allah. Sebab tu bila saya baca tajuk ni, bahasa nak suka. Nak suka sebab bila kita faham. Kau tak faham hari tu pening kepala juga. Sebab mereka ni, bila kita faham suka dah. Allah tak faham bedak. Masalah agama. Nak kembali kepada Al-Quran dan hadis macam mana? Tak reti, tak faham cara nak kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Mudah-mudah ya agama. Nak faham agama bukan satu saluran. Cuba tengok, Allah utuskan Imam As-Sanusi, dia kata Allah utuskan mereka itu supaya mengajar manusia bi aqwalihim, dengan perkataan mereka itu, wa af'alihim, dan dengan perbuatan mereka itu. Ini pun isyarat kata aqwal, qaul itu lebih kuat daripada fa'il. Sebab ia mendulukan aqwal. Rasulullah hak dia mengajar banyaknya dengan qaul. Hak dia tak buat tak apa, tak mesti dia buat. Bila dia sudah kata dengan lidah, itulah sudah jadi dalil bagi hukum. Tak mesti dia buat. Bukan Rasulullah buat semua benda kebaikan. Bukan Rasulullah buat semua hak kebaikan. Cuba tanya, Rasulullah buat semua tak kebajikan? Hak baik ni Rasulullah buat semua ke tak? Tak, dia tidak buat semua kebaikan. Kerana dia banyak tanggungjawab dia. Banyak yang Rasulullah tinggal kerana sudah dia suruh dengan lidah dia dah. Cukuplah, buatlah kebajikan. Cukup dengan Allah kata waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Cuba tengok Rasulullah ya sunat wudu. Sayyidina Bilal dia semaya sunat wudu. Itu tengah daripada buktinya. Rasulullah tak semaya tarawih dengan berjamaah sepanjang bulan Ramadan. Sahabat semaya jemaah, semaya tarawih sepanjang bulan Ramadan. Rasulullah tak buat, kita boleh buat. Kerana Rasulullah sudah kata dah, man qama Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Teruskanlah kita, cukup. Itu sunnah dah tu. Nak kata tak sunnah ke mana? Bukan sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah. Bukan sunnah qauliyah fi'liyah, sunnah taqririyah.
Napanya jadi setuk gelap dah, dinding besar tu ada hijab yang besar. Atau kata mustahil Rasul mengerjakan manhiyat perkara yang dilarang. Sebabnya kerana Allah utus mereka itu supaya mengajarkan manusia. Allah mengutus mereka itu supaya tunjuk ajar kepada manusia dengan tiga saluran, dengan tiga perkara, dengan perkataan, perbuatan dan diam mereka. Bila dah begitu, maka semestinya kesemua itu tidak bercanggah dengan perintah Maulana Jalla wa Azza yang memilih mereka atas sekalian makhluknya dan memberi amanah wa amanahum, dan memberi amanah kepada mereka atas rusia wahyunya. Tentulah kena tidak bercanggah perbuatan mereka itu dengan arahan Allah, dengan suruhan Allah, dengan perintah Allah. Kalaulah perbuatan mereka itu bercanggah, bertentangan dengan arahan Allah, artinya Allah suruh kita suruh kita langgarkan perintah dia. Sebab dia suruh kita ikut Rasul, Rasul langgar perintah, kita kena langgar perintah. Itu tak makgul, tak dipaham dengan akal, mustahil. Wa yu'khadhu minhu jawazul a'radil bashariyyati 'alaihim idzaka la yaqdahu fi risalatihim wa 'uluwi manzilatihim 'inda Allah ta'ala, bal dzaka mimma yazidu fiha faqad bana laka tadammunu kalimatay syahadati ma'a qillati hurufiha li jami'i ma yajibu 'alal mukallafi ma'rifatuhu min aqaidil iman fi haqqihi ta'ala wa fi haqqi rusulihi alaihi wassalatu wassalam, wa la'allaha li ikhtisariha ma'a ishtimaliha 'ala ma dzakarna ja'alaha syar'u tarjamatan 'ala ma fil qalb min al-islam wa lam yuqbal min ahadinil iman illa biha. فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها مستحضرا لما احتوت عليه من عقائد الإيمان حتى تمتزج مع معناها بلحمه ودمه. فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب إن شاء الله تعالى ما لا يدخل تحت حصر. Ada orang kata bila kita cerita hadis, riwayat satu hadis, satu perkara, kita bersin, itu menunjuk kata benar. Mudah-mudahan saya ada baca ni bersin ni menunjuk kata benar kita baca lah. Agak begitulah. Mana bila siapa kat sini dia suruh bersin, dia suruh bersin. Syarat kata ini sangat-sangat penting, besar kat sini. InsyaAllah kita kena ambil berat kat sini hari ni ni. Sebab dia bersin kat sini ni. Apa dengar? Tempat bersin saat ni kat mana? Nanti tengok. Kena buat soalan satu lagi. Tempat bersin kat mana? Dan diambil daripadanya, diambil daripada kata Muhammadur Rasulullah. Harus ada ciri-ciri kemanusiaan pada diri mereka, yakni pada diri Rasul. Orang-orang yang jadi Rasul ni harus ada sifat-sifat manusia. Daripada makan, minum, sakit, demam, berjalan, tidur, duduk, itu harus. Dengan sebab bila kita faham, kita kata Muhammadur Rasulullah, ya, kita faham dah kata harus ada sifat-sifat manusia di Rasul. Sebab kerana yang demikian, iaitu ciri-ciri manusia tu, ciri-ciri kemanusiaan itu tiada mencacatkan pengutusan, tidak jadi cacat tentang jadi Rasul oleh mereka itu. Orang jadi Rasul, dia tidak cedera, tidak cacat, tidak jadi kekurangan dengan bersifat dengan manusia. Kalau dia tidur, tak ada orang kata macam mana Rasul ni tidur.
Orang jadi rasul tak boleh tidur. Tak ada. Dia tak cacat tidur. Kalau makan, dia makan. Orang tak kata macam mana jadi rasul ni makan. Orang jadi rasul kena tak makan. Dah. Orang tak kata. Sebab jadi rasul dia tak bercanggah dengan sifat kita, sifat manusia. Kalau kata gila, sungguh jadi rasul macam mana gila. Tu orang katalah. Itu orang kata. Jadi rasul macam mana tak faham. Tu orang kata macam mana tak faham. Semacam kita kata nak ajak kembali pada Quran dan hadis macam mana tuan sendiri tak faham. Tu kita kata sungguh tu tak erti, tak boleh. Rasul kena faham, rasul kena cerdik, baru boleh jadi rasul. Itulah kata sidik, amanah, tabligh, fatanah. Mesti orang jadi rasul mesti bersifat begitu. Sebab ciri-ciri manusia tak mengkurangkan tentang kerasulan mereka itu, dan ketinggian kedudukan mereka tak mencacatkan tinggi pangkat mereka di sisi Allah Ta'ala. Bahkan itu antara perkara yang menambahkan padanya pada martabat, pada kedudukan mereka. Itu perkara menambah kedudukan Rasul pula. Bila Rasul sakit, bila Rasul lupa, tambah pangkat dia. Sebab dia boleh mengajar, dapat pahala dengan yang demikian. Maka telah nyatalah bagimu dua kalimah syahadah itu. Maka telah nyatalah bagimu dua kalimah syahadah itu, di samping sedikit huruf-hurufnya, di dalam keadaan huruf dia sedikit, nyata kedua kalimah itu mengandungi segala yang wajib atas orang yang mukallaf mengetahuinya, daripada segala akidah, keimanan pada hak Allah Ta'ala dan pada hak Rasul-Rasulnya, selawat dan salam untuk mereka. Dengan kita baca daripada kata, bermula daripada makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seteru mari kita nampak kata kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ringkas, huruf dia sangat-sangat sikit. Berapa huruf saja? La ilaha illallah, cuba bila tengoklah berapa huruf. Tetapi di dalam huruf sedikit itu kandung di dalamnya semua sekalian perkara yang wajib di atas kita beriman. Masuk habis. Beriman dengan kewujudan Allah, beriman dengan sedia Allah, beriman dengan baka Allah, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan malaikat, masuk habis. Oleh itu barangkalinya atau wala'allaha la'alla lizzanni, barangkali kerana ringkasnya kalimah syahadah itu, dan di samping mengandungi apa yang kami sebutkannya, dia ringkas dah satu. Di dalam keadaan ringkas tu pula dia mengandungi semua aqaidil iman, akidah yang kita kena percaya. Barangkali dengan sebab ringkas dan mengandung begitu, pihak pengsyariat, yakni pihak Allah Subhanahu wa taala, pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai pentafsir kepada apa yang ada di dalam hati daripada Islam. Allah menjadikan yang juru tarjamah, yang juru alih bahasa apa yang Islam yang ada di dalam hati seseorang. Cara bercakap bahasa Arab, cara dia itu satu seni bahasa Arab dia panggil. Cara bercakap, kita boleh cakap macam ni kok, suka sikitlah, serenak sikit, tak mengantuk sangat. Semacam saya bercakap lah, ada hak faham, tak faham, dia tak jadi mengantuk. Kalau faham semua dia mengantuk, kalau tak faham semua pun dia mengantuk.
Dia bercakap Arab ni dia jadi gitu. Faham tak faham, faham tak faham, hati dia sedar. Dia tak mengatur. Kena duk jaga, duk hati-hatikan. Kalau tak hati semua dia tak faham. Kena duk hati-hati. Cuba tengok kalimah syahadah ini Allah menjadi sebagai juru bahasa. Dua kalimah syahadah ni Allah menjadi sebagai juru pentarjamah kepada apa yang ada di dalam hati seorang. Apa dia cakap macam tu? Maknanya seorang Cina, seorang keling, dia kata aku Islam. Dia kata aku Islam, aku percaya kata Islam betul, aku percaya Allah Tuhan. Kamar dia kita tak faham hak dia kata. Hak dia kata Allah Tuhan tu tak nampak hak dia duk kata dalam hati dia. Kita tak faham. Perkataan hati kita faham ke tak? Tak faham. Bila kita tak tahu kata dia beriman tak beriman, kalau dia kata mulut dia kata aku beriman, aku percaya Allah Tuhan. Lidah ni kita nak harap tak boleh juga. Kalau dia tak mengaku betul-betul. Oleh itu syarak dia buat tarjamah. Cuba mun royak kepada aku, kata mu beriman sungguh, mu kena kata gini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pun sanggup kata la ilaha illallah. Bila dia sanggup kata, seolah-olah perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tarjamah alih bahasa yang ada di dalam hati dia. Kalau dia kata begini tak boleh lagi, tak jadi alih bahasa, tak betul. Aku percaya Allah ada, aku percaya Allah sedia, aku percaya Allah Tuhan, aku percaya Nabi Muhammad Rasulullah. Tak boleh lagi, tak boleh lagi. Tarjamah tu tak betul lagi hak hati. Kena tarjamah macam mana? Kena tarjamah kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syarat je buat gitu, syarat kena tarjamah lagu tu. Kena ambil orang ni tarjamah, kena ambil perkataan ni tarjamah. Cuba tengok. Sebab apa? Sebab dia ringkas, sebab dia pendek dan mengandungi segala aqaid, dan dia menafikan segala perkara yang palsu. Kalau dia kata tadi, dia kata aku percaya pada Allah, Allah Tuhan. Aku percaya kepada Allah, dialah yang kuasa buat. Aku percaya kepada Allah yang membuat alam. Kalau dia bercakap satu hari pun macam tu, tak sama dengan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak sama je. Sebab apa tak sama? Aku percaya Allah Tuhan. Dia tak nafi lagi kata hak di Batu Kif itu Tuhan dia. Boleh jadi Allah Tuhan dan hak di Batu Kif itu pun Tuhan juga. Jadi dia ada lagi syirik kat situ. Kalau kata begini, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah sahaja. Hak Batu Kif bukan Tuhan. Lembu bukan Tuhan. Berkata bukan tu habis, bukan tu habis hak lain. Dia buang habis. Itu kata pendek, makna dia luas. Sebab tu siapa nak masuk Islam kena kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ataupun tarjamahannya. Mengikut satu pendapat ulama, tarjamahan dia pun boleh. Kena tarjamah biar tepat dengan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh faham tu? Begitulah maksud dianya. Dan tiada diterima iman daripada seseorang kecuali dengannya. Syarat Allah tak terima iman melainkan dengan kata la ilaha illallah. Orang kafir ramai dia percaya kata Allah Tuhan. Dia kenal dah Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul. Tapi dia tetap di dalam kufur kerana lidah dia tak mau berucap dengan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang yang berakal, hak tempat bersin kat ni. Ni tempat bersin. Musannif dia kata maka orang yang berakal.
Maksud orang berakal sini bukan orang tak gila tu dah. Orang yang cerdik, orang yang pandai fikir untuk membawa kepada perkara yang membawa untung kepada dia. Akil mana az-zaki, orang cerdik, orang apa dia bagi al-kayyis, orang bersifat dengan kiasah, orang cerdik itu. Orang yang cerdik, maka orang yang berakal hendaklah mestilah memperbanyakkan pada menyebutkannya. Kita orang cerdik, kata Tok Syekh kita rahimahullah, kalau kita cerdik, siapa-siapa cerdik kena banyakkan sebut la ilaha illallah. Sebut tu dalam keadaan menghadirkan hati bagi apa yang dikandunginya. Hati kita sila mulahazah, hati kita istihdar, bawa mari apa makna yang ada di dalamnya. Maknanya kita sudah belajar dah, mudah kita nak faham, nak kita zikir serta sila makna. Lidah kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati kita ingat makna yang mengandung oleh la ilaha illallah apa? La ilaha illallah, Allah saja Tuhan. La ilaha illallah, Allah Ta'ala sedia kada. La ilaha illallah, Allah tak binasa. La ilaha illallah, Allah tak seperti segala yang baru. La ilaha illallah, Allah Subhanahu wa ta'ala ada tak berhajat pada yang lain. La ilaha illallah, Allah satu. La ilaha illallah, Allah kuasa semua perkara. Begitulah di dalam la ilaha illallah kita silakan semua makna tu. Itu Imam As-Sanusi suruh kita begitu kalau kita cerdik. Sebab apa? Kerana perkataan ini perkataan yang padat, perkataan kemas, ikhtisar, ringkas, makna dia luah, makna dia dalam. Atau menghadirkan apa kandungan dia, menghadirkan hati bagi apa yang dikandunginya daripada segala akidah keimanan, sehingga dia suruh banyak sampai kepada mana? Tok Syekh Sanusi ni, Imam As-Sanusi suruh kita sebut la ilaha illallah banyak sehingga maknanya itu bercampur bau gitu, bercampur bau, sebati bercampur bau lah bahasanya, bercampur bau. Saya kat sana tak kata bercampur bau, saya sana kata bercampur gaul. Dia kata itu bercampur gaul, campur dan ya gaul. Pusing seperti buat bubur Asyura tu, bubur Sura tu, dia panggil bercampur gaul. Ni bercampur bau, samalah, cuma cara sebut ya. Sehingga maknanya itu bercampur bau bersama dengan daging. Dengan daging dan darahnya, darah yang berakal. Maksudnya Tok Syekh kita dia suruh kita kata la ilaha illallah biar banyak sampai tahap kalimah la ilaha illallah sekali dengan makna-makna dia, bukan la ilaha illallah saja, makna dia tu bercampur dengan daging darah dia. Sudah jadi daging dia, jadi darah dia. Dalam daging dia la ilaha illallah sekali dengan makna. Di dalam darah dia pun sekali dengan makna dia la ilaha illallah. Yani sehingga setiap lahzah dia tidak ada yang lain di dalam pandangan hati dia, di dalam pandangan akal dia, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setengah ulama katakan sehingga dia bila tersuara, bila tercakap, bila nyekit tertelatah, terkeluar perkataan, keluar dengan kata la ilaha illallah. Sehingga berlaku sungguh orang-orang waliullah
sebagai Allah nak membuktikan kata orang ni sudah bercampur daging darah dia dengan la ilaha illallah. Setengah pada waliullah itu dia diluka ataupun dia luka keluar darah dia tertitik di atas bumi, tertulis tersurat dengan kata la ilaha illallah. Itu orang yang jadi waliullah. Kita di hari ni kalau keluar darah daripada kita tersurat WhatsApp, surat gitu lah kitanya, kerana jadi daging darah dah waktu dengan kita. Kalau internet punah satu jam macam nak gila, nak hidup tak boleh. Tu kita. Sebab tu tukar hari ni kena tak ada lah, kena la ilaha illallah, la ilaha illallah tu dah kita. Kalau kita nak dengan husnul khatimah, maka dia dipeliharakan. Ini fa innahu yura laha minal asrari wal ajaib insyaallah taala ma la yadkhulu tahta hasrin. Boleh kalau baca yura apa boleh baca yara. Maka dia diperlihatkan baginya seorang yang sebut la ilaha illallah hak banyak, dia akan diberi lihat daripada segala rusia dan keajiban. Allah akan beri kita nampak benda-benda rusia yang orang tak nampak. Masya-Allah, sungguh. Siapa nak keramat panggil. Siapa nak kepada karamah, katalah tak payah amal banyak, kata la ilaha illallah, beri banyak. Beri jadi daging darah. Kita akan nampak benda rusia. Benda yang orang lain tak nampak, kita akan nampak. Kita nampak dalam perut orang, kita nampak. Dalam dada orang pun kita akan nampak. Cuba tengok Imam Abu Hanifah, cerita dia boleh nampak habis. Orang mari tu kosak nak gapo pun dia nampak habis. Mari kosak jahat, orang tu berduki, orang takabur, mari dia boleh baca. Sehingga dia berdoa dengan Allah, ya Allah, mu tak usah tunjuklah perkara ni, cabutlah sifat ni daripada aku tak mau, aku tak sah. Sebab bila marah ni nampak tahmah pada dia, orang ni jahat, apa mana niat macam ni. Dia nampak orang ni jahat tak jahat, dia tak mau, dia tak mau tahmah kepada orang. Itulah Allah dinding dia, hijab dia, tak nampak lah. Tak. Jadi orang biasa. Kita hak tak keramat ni nak cari keramat. Orang keramat tak suka keramat. Hak semuanya begitulah. Tak payah keramat lah kita. Kita amal apa yang ditutup, sudahlah. Kita buat apa yang ditutup. Suruh banyak, kita banyak. Jangan niat nak keramat, tak jadi. Tak usah niat lah. Allah akan bagi sendiri. Kita buat lillahi ta'ala untuk bekal kita. Apa yang Allah nak bagi kita terima, alhamdulillah. Bukan kita nak kepada kemasyhuran, bukan kita nak cari duit pitih dengan zikir kita. Kita bukan nak cari duit pitih dengan pengajian, dengan pelajaran pengajaran kita. Tak ada. Jangan, kita lillahi ta'ala. Sudah, cukup. Tu kerja kita. Kalau tidak, kita tak berjayalah di akhirat. Di dunia wallahu alam, akhirat kita beri berdosa, kita menyampai agama, kita berzikir dengan ria. Bukan tak boleh pahala saja. Ria ini bukan tak boleh pahala saja, berdosa kita, berdosa besar di bila syirik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq, la rabba ghairuh wa la ma'buda siwah. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa ahibbatana 'indal maut natiqina bi kalimati syahadah 'alimina biha. Amin 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 ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun wa radiyallahu an ashabi Rasulillah ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin.
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan taufik itu dengan Allah jua, tiada Tuhan selainnya dan tiada yang disembah selainnya. Kami memohon kepadanya Allah Subhanahu wa taala, maha sucilah Allah taala, memohon supaya dia menjadikan kami dan sekalian kekasih kami, mudah-mudahan kita termasuk di dalam jumlah doa musannaf di dalam kata wa ahibbatana, kekasih dia, kerana memanglah orang yang baca buku dia masuk di dalam jumlah orang yang dia kasih. Mudah-mudahan kita harap dia niat dengan kata ahibbatana, kekasih dia itu orang yang mengambil bahagian dengan buku dia ini. Amin ya rabbal alamin. Kami pohon supaya Allah menjadikan kami dan sekalian kekasih kami dapat mengucapkan dengan dua kalimah syahadah dalam keadaan memahaminya. Sekalian kekasih kami dapat mengucap dengan dua kalimah syahadah dalam keadaan memahaminya. Tinggal satu lagi, mana ketika indal maut tu tak ada tu. Supaya dia menjadikan kami dan sekalian kekasih kami dapat mengucapkan dengan dua kalimah syahadah, dapat mengucap dua kalimah syahadah dalam keadaan memahami, tak ada indal maut, ketika nak mati. Ketika dekat nak mati tu, musannaf pengarang kita minta dia dan kekasih dia boleh bertutur dengan kata la ilaha illallah. Kata pun bukan kata lidah saja, di dalam hati faham makna la ilaha illallah. Dia doa minta kita semua alhamdulillah lah, minta mati di dalam kalimah la ilaha illallah. Itulah hak beruntung besar. Semoga Allah berselawat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebanyak zikir sekalian orang yang berzikir dan sebanyak kelupaan sekalian orang yang lupa. Dan semoga Allah meredai sekalian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para tabi'in dengan sebaik-baiknya. Bagi mereka ingat satu, dengan sebaik-baik itu bukan dia sakut, bukan hubung kait dengan kata semoga Allah meredai. Bukan kata meredai dengan sebaik-baik. Dengan sebaik-baik itu dia bertakluk kepada tabi'in dan juga para yang mengikut mereka itu, mengikut bi ihsanin, dengan ihsan, yakni dengan iman, sehingga hingga hari kemudian, hingga sampai hari balasan, serta ucapan kesejahteraan ke atas sekalian Rasul, dan pujian itu bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan itu tamatlah kita daripada tamat pengajian kita ilmu akidah melalui kitab Matan Ummul Barahin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Imam As-Sanusi Allah tunjukkan kita dan meneruskan kita di atas jalan yang betul, di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang kita lalu di dalam kitab Ummul Barahin. Kemudian apa yang kita nak buat cara, nak atur cara, kita nak khatam, kita nak beradu setakat nanti buka ke
ada sisi soalan sikit sebanyak selepas daripada ni. Itu saya serah kepada pengatur yang mengatur majlis lah, macam mana khususnya pihak masjid lah nak mengatur macam mana. Kalau kata nak break setakat ni pun boleh, tetapi ada satu soalan daripada adik yang ikut majlis kita. Dia nak tahu hakikat tentang peribadi saya, kerana tentang pendapat peribadi saya tentang ilmu akidah yang jadi virus, yang jadi isu sampai kepada Malaysia, sampai kepada Singapura, boleh jadi sampai kepada Indonesia, sehingga setengah-setengah guru dia larang ke semua orang daripada menghadiri majlis tazkirah, majlis saya, mana-mana majlis, lebih-lebih lagi kat pondok. Jangan dihantar pelajar kepada pondok. Tu adik pelajar nak tahulah macam mana pendapat saya tentang tajuk-tajuk akidah. Khususnya dia tanya tajuk kata, betulkah kata saya menafikan sifat ma'ani? Itu dia tanya. Salah satu pada tajuk yang digeruni, diberi jagaan kepada orang-orang yang lain supaya jangan menghampiri saya. Sehingga setengah guru tu kata, jangan hampiri. Kalau kamu dengar yang Baboli mengajar, kamu mesti kena ikut dia. Sebab begitu. Ditakuti. Sebab tu disiarkan kata, sehingga kata pelajar saya pun sudah lari terbit daripada pondok saya ke semuanya. Habis tinggal saya seorang dah hari ni. Memang sungguh pelajar saya balik habis ke semua. Tak ada seorang pun. Satunya masa musim cuti, semua balik semua. Yang keduanya balik sungguh saya halau keluar ke semua. Satu ketika saya halau keluar habis. Kebetulan isu halau keluar tu disiarkan kata pelajar lari ke semua. Kerana pondok saya mengharamkan merokok. Siapa-siapa merokok daripada pelajar saya tak reda belajar dengan saya tak reda duduk di dalam kawasan pondok ni. Saya tak reda duduk kat sini. Tu pendirian saya tak reda isap rokok. Kalau saya mati, saya berpesan, jangan yang isap rokok ziarah kubur saya. Saya pesan begitu. Saya tak reda orang isap rokok ziarah kubur saya takut malaikat lari daripada kubur saya. Kalau nak ziarah juga, ingat saya kata, letaklah beruh gigi kat pagar luar. Dia nak masuk, beruh gigi kat situ dulu. Letak obat gigi kat situ. Kalau dia tak beruh gigi, jangan diberi masuk. Tu wasiat saya pada pelajar saya. Tiba-tiba pelajar saya tu dia keras perut, tak dengar, isap rokok juga. Tu sifat manusia. Kemudian saya, peribadi saya, walaupun saya sebagai seorang tuan guru nisbah dengan budak tu pelajar, saya Allah bagi sifat pemalu, sifat tak pandai nak bagi orang lain itu ada terasa di dalam hati. Sehingga dengan pelajar pun saya tak pandai nak beri dia berasa hati, kata saya marah kau, takut dia tu terasa hati. Saya tak fokus kepada siapa-siapa. Lalu saya kata begini, saya tak
Tak mau kata siapa yang saya nak suruh balik ke semua lalu. Tak usah ada seorang pun, walau yang tak merokok pun balik habis. Balik ke semua boleh. Saya tak ingat dah berapa hari, 1 bulan ke, dia bila bertaubat, balik bertaubat, mari semula. Kalau tak bertaubat terus, tak usah mari ke pun dah. Tu balik habis ke semuanya. Saya boleh relax dalam masa 1 bulan. Tu lari sungguhlah pelajar saya begitu. Cuba tengok. Jadi soalan ni saya berjanji dengan adik ni, kata nanti kalau ada soalan kemudian ni saya nak terangkan. Tapi tilik kepada masa ni, takut tu masa kita ni asar pun sudah masuk. Nantilah siapa nak tahu keterangan, kita majlis sebentar lagi, kalau bahasa boleh 10 minit saya boleh bagi keterangan itu. Tajuk sifat ma'ani ni, macam mana saya ingkar, mana pendirian saya tajuk sifat ma'ani. Saya boleh dengan cara rumus akidah saya tentang sifat ma'ani, iaitu apa yang disebut, apa yang dibawa oleh salafuna as-salih, yang disebut oleh Imam Abdul Rahman Al-Jaziri di dalam kitab Tawdihul Aqaid, dan apa yang disebut oleh Al-Amir di dalam hasyiah dia bagi Abdul Salam, syarah bagi Jawharatut Tauhid. Saya ambil jalan yang selamat, jalan yang ansab wa aslam. Itu siapa ada kitab hasyiah Al-Amir di halaman surat muka 82 sampai 83, itu sangat-sangat penting. Dan di dalam Tawdihul Aqaid, tajuk menyabitkan sifat ma'ani, kat sana 3 pendapat. Saya ambil pendapat untuk diri saya dan untuk orang yang nampak dengan jalan yang saya bawa. Maka setengah guru tu dia sudah mengaku, tapi dia tak mengaku dengan secara terus terang, cuma dia cerita kepada orang yang sangat yang kasih kepada saya. Dia kata memang perkara ni betul, yang apa yang bapa hidup bawa, cumanya perkara ni sudah jadi popular, sudah jadi masyhur kepada kita orang ramai. Kita nak pergi, kita koh-koh beransur-ansur lah, dia kata. Begitulah. Dengan cara ringkas soalan ada satu, apa makna uluhiyah? Ilah la ilaha illallah. Uluhiyah makna jadi Tuhan. Ilah makna Tuhan yang memerintahkan alam. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang memerintahkan alam melainkan Allah. Jika Syekh Ahmad Abtani menyatakan tidak boleh mensifatkan Allah dengan sifat iftikar, apa pegangan kita sebagai orang yang baru belajar ini? Pegangan kita lah gitu, kata Syekh Ahmad. Jangan kata iftikar sifat Allah, tak betul. Iftikar sifat makhluk, itu mudah ya, tak payah. Kemudian tok guru lain tok kata ni. Tu saya nak kata, jangan kira bila yang betul kita bawalah, jangan kira guru tak guru. Kita fikir tengok betul ke tak, Tok Syekh Ahmad kata. Tok Syekh Ahmad tak guru lah, guru juga. Yang dia kata tak betul kan betul. Macam mana kita nak mempertahankan lagi? Kita terus bawa kata tak salah, bawa ke kita ni tak salah, betul dah. Iftikar sifat kita kepada Allah, berkehendak Allah Subhanahu, berkehendak makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah berkehendak pada makhluk. Cukup. Tak salah akidah bagi. Bahkan lebih betul, lebih jelas akidah kita. Ini faedah kita hadir majlis. Kita boleh betul apa yang kita ada silap sikit sebanyak, ataupun boleh kita ambil yang lebih mu'tamad, yang lebih jelas. Bapa kalau ilah itu asal akad dia uluhiyah, bermakna ilah itu sudah pun bersifat dengan uluhiyah. Adakah lagi ilah selain Allah? Apa faedah la ilaha illallah? Di dalam ilmu syahadah tolong urai sifat kalam. Ni sebab tu yang saya berjanji tu nak urai sifat kalam lah sungguh, kerana jadi keliru di antara tok guru kita dalam kitab kita dengan Ustaz Nazimuddin Kelantan.
Tu kata nak bagi keterangan, tapi masa tu tidak diizinkan. Minta maaf banyak-banyaklah. Ni kita sudah masuk asar. InsyaAllah ada kesempatan lain saya akan bagi keterangan perkara ini insya-Allah taala. Untuk hari ini kita beradu setakat ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana dhunubana maghfiratan min 'indik waghfir liwalidina wa limashayikhina wa li ashabil huquq 'alaina wa liman ahsana ilaina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من المحبوبين في قلوب المؤمنين واجعلنا من الفائزين في الدارين آمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آتنا في كل حين أفضل ما آتيت أو تؤتي عبادك الصالحين مع العافية التامة في الدارين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.